Assalamualaikum. Dik. Bye-bye. Dik, bye-bye. Dik, adik. Bye-bye, Dik. Bye-bye. Sini, Dik. Dik, bye-bye. Tak nak. Okey. Assalamualaikum. Baiklah, ini Aina. Orang kata sumber data untuk kajian psikolinguistik saya dan ahli kumpulan yang lain. Adik, bye. Adik, bye. Okey, dia malu. Tak apa, saya akan lakukan pengenalan sendiri, intro. Okey, Adik, bye-bye. 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 Okey, tak nak. Okey, dia malu. Okey. Assalamualaikum. Saya Siti Arfa binti Nur Haridan, mewakili ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Radiatul Najwa dan Nur Intan Syazwin. Video pada kali ini adalah memaparkan cara kami mendapatkan data berkenaan dengan kajian psikolinguistik kami iaitu pemerolehan bahasa kanak-kanak. Sumber data kami untuk kajian pada kali ini adalah seorang kanak-kanak yang berusia hampir 3 tahun dan kalau perasan pada video sebelum ini saya bersama dengan seorang kanak-kanak dan kanak-kanak tersebut adalah sumber data kami lah. Cara kami mendapatkan data adalah melalui merakam video, merakam suaranya sahaja dan mencatat ataupun type dalam handphone ketika berbual, di mana saya mewakili ahli kumpulan saya yang lain merakam orang kata semua pertuturan yang diujarkan oleh kanak-kanak tersebut. Saya merakam videonya, di mana video tidak banyaklah, ada video tapi tak banyak sebab kanak-kanak kan dia ada ikut mood dia. Kadang-kadang bila saya rakam video tiba-tiba dia senyap. Lepas tu saya merakam suaranya sahaja dan saya type melalui handphone lah. Ataupun saya tulis apa yang diujarkan oleh kanak-kanak tersebut. Dan setelah mendapatkan data, saya akan berkongsi bersama ahli kumpulan saya yang lain melalui aplikasi WhatsApp ataupun media sosial lain sebab kami tidak boleh berjumpa. Jadi kami berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial lain bagi menganalisis data. Oleh itu, saya mewakili ahli kumpulan saya yang lain, Intan dan Najwa, berharap supaya doktor berpuas hati dengan video kami pada kali ini. Objektif kajian ada dua, iaitu mengenal pasti pemerolehan bahasa kanak-kanak yang dikaji dan yang kedua, menghuraikan pemerolehan bahasa kanak-kanak yang dikaji. Subjek kajian merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 2 tahun 10 bulan yang bernama Nur Aina binti Zaharmar yang tinggal di Ceras, Kuala Lumpur. Adik, ni apa? Baby, Yang ni? mulut, Yang ni? hidung, Yang ni? telinga, Yang ni? mata, Yang ni? kaki, Yang ni? rambut, Yang ni? tangan. Oh, pandainya adik. Ada apa atas meja? Oh, ada itu. Apa tu? Ayah. Ini. Asilap. Pakcik punya. Pakcik punya. Yang ni, apa ni? Timun. Timun, pandai. Tu talo. Talo. Pantai. Ni apa ni? Biskut. Bis, pandai. Pandai. Pemerolehan bahasa terbahagi kepada 3 iaitu fonologi, morfologi dan sintaksis. Terdapat beberapa bunyi bahasa yang sukar bagi subjek kajian menuturkannya, lalu menggantikan dengan bunyi bahasa yang lain ataupun menggugurkan bunyi bahasa tersebut semasa mengujarkan kata tersebut. Yang pertama adalah pengguguran konsonan getaran nera. Subjek menyebut rambut sebagai ambut, rumah sebagai umah, kertas sebagai kertas, kartun sebagai kartun. Seterusnya, penggantian konsonan nera kepada konsonan separuh vokal palatal iaitu ya. Contohnya Korea, koya, durian, duyan.
Seterusnya adalah penggantian konsonan r kepada konsonan lateral l, iaitu orang, subjek menyebut sebagai olang, rosak, subjek sebut sebagai losak, strawberry, subjek sebut sebagai sawberry. Yang keempat adalah penggantian konsonan plosive labial b kepada konsonan nasal labial m. Yang pertama adalah tembikai, subjek sebut sebagai temikai, banyak, subjek sebut sebagai manyak, dan ambil, subjek sebut sebagai amik. Seterusnya, penggantian vokal belakang sempit u kepada vokal belakang separuh sempit o. Yang pertama, telur, subjek sebut sebagai talur, timon, timon, mulut, mulut, hidung, idong, rambut, ambut, dan katun, katun. Yang terakhir adalah kependekan suku kata. Contohnya, dekat, subjek menyebut sebagai kat, pergi, gi, buat, wat, dan hendak, nak. Dalam aspek morfologi, golongan kata nama merupakan pemurudihan bahasa yang dominan digunakan oleh subjek kajian lalu diikuti oleh kata kerja. Bagi pembentukan kata, sepanjang pemerhatian pengkaji, pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman agak jarang bagi pengkaji mendengarnya daripada subjek kajian. Terdapat juga unsur penggandaan dan pengimbuhan yang dituturkan subjek kajian, tetapi tidak begitu ketara. Dalam aspek sintaksis, subjek telah mengeluarkan beberapa jenis ayat. Antaranya adalah ayat penyata. Contohnya, adik ada kulit ayam makan. Ataupun adik sedang makan kulit ayam. Yang kedua, air sirap pakcik punya. Ataupun air sirap untuk pakcik. Mak sakit perut makan. Mak sakit perut sebab makan. Dan mak makan nasi masak-masak. Mak makan nasi yang mak masak. Seterusnya adalah ayat perintah. Contoh ayat yang dikeluarkan oleh subjek ialah tepi mak, tepi adik nak gelongso. Ataupun mak ke tepi, adik nak main gelongso. Yang kedua, tengok ni dalam. Ataupun kakak tengok dalam almari ini. Yang ketiga, nak duduk sini. Ataupun adik hendak duduk sini. Dan yang keempat, kakak mandi adik. Ataupun kakak mandikan adik. Seterusnya ialah ayat tanya. Antara contoh ayat tanya yang dikeluarkan oleh subjek ialah yang pertama, kakak nak ni tak sambil menunjuk kepada kipas. Ataupun kakak hendak main dengan kipas. Ayat yang kedua ialah mak masak pisang adik. Ataupun mak goreng pisang untuk adik. Berdasarkan data yang diperolehi, pengkaji mendapati bahawa subjek kajian gemar menyebut kata tunjuk seperti itu, ini dan juga menggunakan kata arah sini. Terdapat juga penggunaan imbuhan kan dan penggandaan penuh. Walau bagaimanapun, sepanjang pemerhatian pengkaji, penggunaan kedua-dua unsur morfologi ini jarang digunakan oleh subjek kajian. Secara umumnya, struktur sesuatu ayat adalah subjek diikuti oleh predikat, diikuti oleh objek dan diikuti oleh adjung. Berikut merupakan penjelasan berkenaan dengan struktur ayat yang digunakan. Yang pertama, mak sakit perut makan, iaitu subjek, predikat, objek dan adjung. Yang kedua, mak makan nasi masak-masak. Yang ketiga, mak masak pisang adik. Struktur ayat tersebut kelihatan lengkap. Walau bagaimanapun, jika dianalisis, ayat tersebut tidak gramatis. Seterusnya, terdapat kemungkinan bagi mereka yang tiada bersama subjek kajian akan mengambil masa untuk memahami ayat yang dikeluarkan oleh subjek kajian. Contohnya, ayat mak sakit perut makan. Ayat tersebut tiada penggunaan kata hubung musabab sebab dan ayat gramatis yang berbentuk seperti mak sakit perut sebab makan.
Hal ini akan menyebabkan orang sekeliling yang tidak rapat dengan subjek tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang subjek maksudkan. Situasi ini merupakan kelaziman bagi kanak-kanak kerana mereka tidak mendapat pembelajaran secara formal dan hanya belajar daripada benda sekeliling mereka sahaja. Kesimpulan daripada kajian ini, pemerolehan bahasa berlaku semasa kanak-kanak memperoleh bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa bertujuan untuk melihat perkaitan rapat antara kognisi, bahasa dan komunikasi dalam diri kanak-kanak. Secara tidak langsung juga dapat dilihat tahap perkembangan kognitif melalui bahasa serta komunikasi dengan individu di sekeliling kanak-kanak. Tahap pemerolehan bahasa ini berbeza berdasarkan usia kanak-kanak. Setiap kanak-kanak dilahirkan dengan pelbagai daya untuk mengenal dan memahami alam sekitarnya. Oleh itu, mereka dapat membezakan satu kejadian alam dengan kejadian alam yang lainnya. Seterusnya, kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya berkaitan pelbagai aspek bahasa. Semua berlaku tanpa pendidikan yang formal bagi kanak-kanak yang belum bersekolah. Jelaslah bahawa persekitaran sebenarnya mempengaruhi pertuturan kanak-kanak. Pemerolehan bahasa dan pengetahuan bahasa tidak akan dicapai oleh kanak-kanak jika dia tidak mendengar sebarang pertuturan daripada orang lain. Sekian, terima kasih.